once had a teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah. Baik, kita lihat kitab Al-Mu'inul Mubin. Baik, kita sampai pada muka surat yang ke-76. Bab azan dan iqamah. Hukum yang kedua, azan dan iqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Azan dan iqamah kedua-duanya adalah sunat hukumnya. Kerana bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada menyuruh menfardukannya akan kedua-duanya. Hukum azan dan iqamah ni sunat. Yang ni yang kadang-kadang jadi pertikaian kita. Ya. Tambah-tambah pula bila ada keluar arahan suruh berhenti mengajar, memberi laluan untuk azan. Kenapa kita teruskan pengajian, berhenti azan kemudian sambung balik? Kerana azan tu syiar. Saya jawab, azan itu sunat, pengajian itu wajib. Bila bertembung sunat dengan wajib, takkan sunat mengalah, takkan sunat menang, wajib mengalah. Wajiblah yang menang, sunatlah yang mengalah. Azan itu sunat saja. Mengaji, kuliah maghrib, baca kitab fardu ain, hukum dia fardu ain. Maka tiadalah perlu untuk sampai kena berhenti bila kuliah berjalan. Teruskanlah pengajian. Tetapi tidaklah salah untuk berhenti kerana memberi laluan kepada azan. Tak salah. Tetapi kenapa perlu berhenti? Kalau nak berhenti juga tak salah. Kalau ustaz tu kata saya nak turut, haram ustaz. Haram saya apa pula? Ni bukannya wajib. Kuliah ni wajib. Tambah ustaz tu pula tengah gear 5. Tiba-tiba Tok Bilal tepuk mikrofon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan ingat senang nak dapat balik gear 5. Nak kena mula balik start baru, balik start enjin balik. Sebab tu saya punya, kalau saya tengah kuliah, Tok Bilal suruh berhenti, saya berhenti terus. Saya terus berhenti. Sebab apa? Panggilan azan itu panggilan suruh semayang. Dah azan semayang. Berapa dah sambung mengaji lagi? Itu saya punya perangai. Sebab tu ada orang marah saya. Marah hati. Perangai saya macam itu. Azan tu sunat, mengaji ni wajib. Okey ustaz, kalau macam itu ustaz pergi Mekah, ustaz pernah tak mengaji dekat Tok Arab ke orang Melayu ke yang duduk mengajar kat Masjidil Haram? Pernah? Saya cari hak Melayu lah, duduk dengar dia mengajar. Bila Tok Bilal itu azan, dia berhenti ke dia apa ustaz? Tuan-tuan pergi ke Mekah, Tok Bilal itu azan, ustaz yang mengajar tu berhenti ke sambung mengajar? Satu. Ada tak Tok Bilal tu biar ustaz tu sambung mengajar kau suka? Tak. Tok Bilal tengok masuk pukul 8, dia bang pukul 8. Kenapa ustaz tak tegur Tok Bilal tu pula? Ada orang tanya macam itu. Tu nama dia Masjidil Haram. Kalau nak ikut kepala otak semua orang yang ada di situ, tak semayang buat-buat. Berapa juta di situ. Sebab itu masuk waktu bang, hang menyembang ke, hang semayang sunat ke, hang tengah mengajar kitab ke, aku masuk waktu ku bang. Nak kontrol berjuta orang mana boleh. Masa itu bang lah. Tapi di Malaysia kita ni satu masjid, satu mikrofon. Mana ada satu masjid 10 tok kitab tok guru mengajar? Tak ada.
Beza di situ. Di Malaysia ni nak qomat pun tengok orang. Dia tengok ada 4 orang lagi sembahyang sunat, tunggu dulu Tok Bilal. Di Arab Saudi, di Masjidil Haram, mana ada tunggu setengah jam, 15 minit lepas bang dia qomat. Kamu sembahyang ke, kamu sedang ambil wuduk ke, jalan. Malaysia dia lain, dia tengok tak ramai Malaysia. Pak Leman, Pak Junik, Pak Mak Tempeh, Dek Merambui, Saidin Dengki. Nak tunggu Saidin Dengki tu sembahyang sunat, tunggu Tok Bilal. Habis Saidin Dengki tu sembahyang, barulah. Elok Saidin Dengki habis sembahyang sunat, Man Laksa pula masuk. Tunggu Man Laksa pula. Bila nak sembahyang? Malaysia tu tunggu pasal apa? Pasal tak ramai. Di Mekah dia tak tunggu pula. Sembahyang tahiyat ke apa ke, aku nak qomat. Pasal ramai. Sebab tu berbeza kita di Malaysia. Semayang macam ni, tengah semayang, tuan-tuan lintah di hadapan orang, Allah tak terima semayang. Tapi di Mekah, waktu haji dan sebagainya, terpaksa lintah, tak apalah. Dah jadi masyakkah dah kalau tak lintah. Sebab tu dimaafkan, berbeza di situ. Baik. Kemudian menyebutkan berwuduk. Nombor 2, sunat orang azan itu berwuduk. Nombor 3, sunat menghadap kiblat. Dan rukun-rukun semayang yang lain, seperti menutup aurat. Orang nak azan ni sunat ada wuduk. Sunat suci daripada hadas besar. Dan kena menutup aurat, macam rukun-rukun semayang yang lain. Jangan Tok Bilal itu sangkut kain pelekat, pakai seluar pendek, duduk dalam bilik bang, bukan orang nampak. Dia kunci pintu, prop, dia kunci ikut dalam. Dia gantung kain pelekat dia, jubah sangkut dengan baju singlet, seluar pagoda, seluar katok panjang, relax dalam berok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata bukan ada orang nampak, kita dia lantak je lah. Tak boleh. Tuan-tuan tak boleh letak di situ. Dia malah bangun, dia ambil mikrofon tu bagi panjang, bagi turun ke bawah, dia duduk atas kursi. Bang sambil duduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau orang nampak dah. Kemalah nak diri. Dia kena berdiri, sunat macam orang sembahyang, berdiri. Mikrofon, walaupun mikrofon tu rendah, dia tetap kena berdiri. Sebab ada Tok Bilal yang cerdik. Dia bang, dia ikut mikrofon. Mula-mula mikrofon tu tinggi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lama-lama dia londeh mikrofon, duduk turun. Dia duduk ikut tu, asyhadu an la ilaha, sampai ke bawah. Angkatlah tangan tu. Dah dia duduk ikut mikrofon tu juga. Ini namanya Tok Bilal yang cerdik. Baik. Kata setengah ulama, azan dan qomat ini fardu kifayah. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahawa sunnah. Mengikut sahih Bukhari dan Muslim, idza hadaratis salah falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila hadir waktu solat, maka hendaklah azan bagi kamu oleh seorang daripada kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak memilih Bilal ini pun ada syarat-syarat dia. Zaman Nabi Muhammad ada 4 orang Bilal. Selain daripada Bilal bin Rabah, ada 3 lagi orang Bilal. Dan tiada disuruh Nabi SAW akan iqamah. Pada riwayat Bukhari, sesungguhnya dengan kedua-dua itu dapat melahirkan syiar Islam, dan meninggalkan azan adalah seolah-olah merendah-rendahkan syiar Islam. Di antara tanda-tanda Ya'juj dan Ma'juj akan sampai dalam satu kawasan apabila tidak ada lagi laungan azan yang dikumandangkan di tempat tersebut. Ni ada satu soalan masuk. Salam Ustaz, nak tanya, baru-baru ni nenek dan mak saudara saya mengerjakan haji.
dalam solat ketika dia sedang sujud, nenek saya mencubit kaki jemaah lain yang tiba-tiba duduk depan dia sebab dia rasa tak selesa. Sahkah solatnya? Dia masing-masing bekat semayang, kawan semayang, kaki kawan tu ada kat depan dia, tengah duduk sujud dia pergi cubit kawan tu. Orang kampung sebut dia pergi kutir. Tak faham kutir, geram pak dia cubit. Sah ke semayang ustaz? Sendiri jawablah tuan-tuan, sah atau tak sah? Ya Allah, macam-macam ya. Macam-macam. Geram benar ustaz, makcik cubit ustaz tengah semayang. Dia rasa ke ustaz? Itu bukan semayang, tu dah main-main. Ya Allah, macam-macam ya. Baik. Sesungguhnya disyarakkan kedua-duanya ialah sembahyang fardu saja. Saya kata dah tadi, tanda-tanda Ya'juj dan Ma'juj masuk dalam satu kampung apabila azan sudah tidak ada. Apa makna? Bila azan tidak ada dalam satu kampung, maknanya sembahyang jemaah tak wujud, masjid tak berfungsi. Bila sembahyang jemaah tak wujud, masjid tak berfungsi, itulah tanda-tanda maksiat banyak dalam kampung itu. Itu maksud dia. Bila dah jadi macam itu, halallah Tuhan turunkan bala. Ada dulu-dulu lah, dulu-dulu. Saya masa itu duk belajar di satu masjid, ada pula function besar-besaran punya. Pegawai datang jumpa Tok Bilal, insya' jangan azan. Nampak tuan-tuan, kami ada function kat Padang, semua orang besar semua turun, nak resmi apa semua, menyanyi lah apa semua, apa pergi azan pula, jangan duk azan. Astaghfirullahalazim. Besar sungguh function, lebih daripada kalimah Allah. Saya tanya pada Tok Bilal, nak azan tak azan? Azan juga ustaz, tapi dalam saja, speaker luar tak pakai. Tunduknya Islam kepada pesta-pesta maksiat. Apa ni tuan-tuan? Ada satu orang besar nak resmikan jabatan sebelah malam, nak naik jabatan sebelah malam, nak resmi, berbetulan masuk isyak, masjid di situ jangan azan. Orang nak resmi atas, lagi dia buat ucapan apa dua azan pula lah. Tak bang pokok. Halai Tuhan turun bala, banjir tu lepas. Apa salahnya hang resmi lepas sembahyang isyak? Apa salahnya? Tak pun bang atas jabatan tu, lagi bagus. Tak pun bang dekat Padang nak buat konsert, nak buat apa tu, bang di situ, Allahu Akbar, sembahyang ramai-ramai, apa salah? Tapi sayang tuan-tuan, manusia ni letakkan benda tu lebih daripada hak Tuhan. Islam ni jauh ke bawah. Orang apa-apa letakkan Allah dulu, letakkan Nabi dulu, letakkan jihad dulu. Ini letakkan benda-benda ni dulu di hadapan. Tak letakkan agama di hadapan. Bila Allah nak sayang dan nak jaga pada kita? Baik. Dia kata sembahyang fardu ni saja yang kena azan dan qamat. Sembahyang lain tak payah qamat, tak payah azan. Jangan duk sembahyang sunat pi qamat pi azan pula. Sembahyang tarawih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sembahyang apa tu Bilal? Tarawih. Ni kompong tak betul. Saya pergi sembahyang asar, saya dengar Tok Bilal tu azan. Nak marah mu ada, tergelak mu ada, sakit telinga mu ada. Dia nak azan tu siap dengan semua sekali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dah 5 minit tu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merapunya bang tuan. Saya dengar pun takut. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la geram tu. Saya tanya pada orang hak dalam duk tunggu azan, duk dua garai, duk tunggu azan habis. Saya tanya, tak tegur ke Tok Bilal kita? Dia jawab apa kat saya? Kalau tak betul, pilih tegur sendiri. Gamaknya dia tak tahu kita ustaz pun tak apa. Kalau tak betul, pergi tegur sendiri lah. Kami pun duk harap dia, duk bang. Kalau pergi tegur dia, dia tinggal siapa nak bang. Kami banyak kerja lagi. Nak pergi kebun, nak pergi bukit lah apa lah. Masya Allah tuan-tuan. Dia kata kalau tegur Tok Bilal tu merajuk siapa nak abang. Subuh-subuh 24 jam siapa nak main masjid. Dialah yang duk pergi. Kami sibuk, kami nak pergi bukit, kami nak pergi motong getah. Masjid yang saya kata ni tuan-tuan, semayang raya pun tak buat. Sebab waktu tu durian tengah turun. Tak ada orang semayang raya. Tok Bilal, Tok Imam ni nak baca khutbah, tak ada orang menung. Nak start tak start, nak start tak start. Orang pergi bawa raga, buh atas motor scrambler tu, pergi ambil durian. Ini bukan bohong tuan-tuan, ni dalam masjid saya cakap. Saya tak tipu ni. Sampai tak semayang sunat raya pasal kutip buah durian. Nasib baik semayang sunat raya. Kalaulah semayang Jumaat tinggal pergi kutip buah durian. Kalau Umar masih hidup, dia tebang pokok durian. Tu tuan-tuan, saya kadang-kadang saya sedih dengan orang kampung-kampung. Tuan-tuan orang pekan ni saya tak sedih langsung. Pengajian banyak, ilmu banyak. Ni saya sekali main ni 3 hari sekali. Jenuh makan fisherman friend. Ni strepsil lah apa nak pergi Sorok ni ada. Malam semalam saya Masjid As-Sabirin, Ustaz Ahmad Yahya Muttaqin, Ustaz Zul mai sini, Ustaz Lutfi mai sana, Ustaz Siddiq mai sini. Satu malam tu tak tahu nak pergi mana. Ni kuliah duha ni pagi di Masjid Ar-Ridwan, Masjid As-Sabirin pun ada, Masjid Antarabangsa Bukit ni pun ada, Taman Taj pun ada. Kuliah duha pagi ni, kuliah subuh pagi ni, semua masjid surau ada. Menung pukul 5.30 nak pergi mana ni Pak? As-Sabirin ke, AU4 ke, AU5 ke, Lembah Keramat ke, Ar-Ridwan ke apa ni? Mana nak pergi ni? Lah lepas subuh sambung tidur balik. Tak pergi kuliah dia. Cuba tuan-tuan tengok di kampung. Saya sedih tuan-tuan, kampung-kampung. Sebab tu saya minta saudara-saudara yang ada wang, duduk di bandar-bandar besar ni, ada bisnes, bagilah duit dekat orang kampung. Panggil mereka, suruh buat program. Suruh buat program, panggil ustaz-ustaz turun. Kita ni alhamdulillah ilmu banyak lah. Internet, YouTube lah, Facebook lah, duk hantar, duk kongsi, duk share kita punya kuliah. Orang kampung nak share kuliah apa? Buatlah tuan-tuan. Pergi ke hulu-hulu, balik kampung kita yang asal. Nah, Tuan Haji 1,000 buat pengajian. Saya nak tengok bulan ni tiap-tiap malam penuh. Ni 1,000. Panggil mana-mana ustaz bayar. Cari je lah. Saya baru ni buat dekat satu felda tuan-tuan. Beribu manusia. Mereka dah hargakan ilmu. Tapi kadang-kadang jawatankuasa masjid ni tak aktif, tak progresif. Dia duk fikir ke duit, sayang ke duit, sayang ke duit, sewa kemah sayang duit, sewa mikrofon sayang duit, bagi makan orang ramai sayang duit. Tu yang program tak berjalan. Kita kena gasak AJK masjid ni supaya jadi aktif. Duit yang orang bagi bukan suruh simpan, duit yang orang bagi suruh pakai. Bila simpan tak buat program, orang kampung tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu susah. Dia kalau tuan-tuan balik kampung raya setahun 2 kali tu, balik jumpa dengan AJK, perbetulkan mereka. Sampai saya tanya tadi, kenapa tak perbetulkan Tok Bilal tu? Dia kata kalau nak betul, pergilah berbetul.
Tapi dia seorang lah yang duk azan kampung kami. Kalau dia merajuk, siapa nak azan? Kami nak pergi bukit, kami nak pergi kutik durian, nak pergi motong. Masya Allah tuan-tuan. Salah pun salah lah, janji ada orang bang. Azan ni kalau salah, tak wajib jawab, tak sunat jawab. Kalau dia salah, bang, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la, tak payah jawab, nyembang pun boleh. Nyembang pun boleh. Hayya 'alas salah, nyembanglah tuan-tuan. Hayya 'alal falah, bunyi kh pula lah. Yang ni saya tegur Tok Bilal saya. Tok Bilal saya dulu tahun 90-an. Sebelum pergi haji, dia bang elok. Hayya 'alal falah. Elok bang, balik pada haji. Hayya 'alal falah. Dia ada kha kat belakang. Rupa-rupanya Tok Bilal di Mekah tu, kha di belakang. Tuan-tuan ingat tak Tok Bilal ni bang keluar dalam TV, keluar dalam radio? Salah dia bang, walaupun dia Mekah. Kita ni asal Mekah betul semua. Mana boleh hayya 'alal falah. Dia pun kha sekali juga. Saya tanya dekat dia yang